Adakah awak kenal Eric Richards? Ya, Bagaimana awak kenal dia? saya bersihkan rumah dia. Itulah Carmen Lauber dan dia memberitahu juri bahwa dia beli dadah untuk Corey Richards atas permintaannya beberapa minggu sebelum Eric Richards meninggal. Pernahkah dia minta barang Michael Jackson itu daripada awak? Yes. Kini, Lauber saksi utama pendakwa dalam kes pembunuhan Corey Richards. Saya dapati 17 pendedahan besar dari keterangan Lauber. Saya Angela Levy dan ini adalah Crime Fix. Mengikuti perkembangan berita itu penting, tetapi dengan media berat sebelah kini, sukar untuk tahu apa yang boleh dipercayai. Jadi, saya ingin perkenalkan penaja kami, Straight Arrow News. Straight Arrow News ialah platform berita dipribadikan yang menyediakan kewartawanan berasaskan fakta untuk membina kepercayaan. Alat media mist, mereka memaparkan tajuk berita yang tidak dipaparkan di media arus perdana dan memberi ulasan tanpa sensasi. Laman web dan aplikasi mereka juga menunjukkan kecenderungan dengan lanskap media untuk mengelompokkan sumber mengikut kecenderungan politik demi ketelusan sepenuhnya. Jika mahu berita lebih baik, lawati san.com/crimefix atau klik pautan di keterangan saya. Straight Arrow News, abaikan drama, fokus pada fakta. Selamat kembali ke kewartawanan boleh dipercayai. Corey Richards didakwa membunuh suaminya Eric. Saksi utama pendakwa terhadap Corey ialah bekas pembantu rumahnya, Carmen Lauber, yang memberitahu juri dia memberi dadah untuk Corey 3 kali sebelum Eric meninggal dunia pada Mac 2022. Peguam Corey menafikan dia membunuh Eric dengan meracun minuman Moscow Mule menggunakan fentanyl. Corey menghubungi 911 awal pagi 4 Mac 2022 dan memberitahu EMT bahwa dia dan Eric minum bersama serta Eric makan gula-gula THC sebelum tidur. Itu ada saya Begitu teknikal tentang gula-gula sebelum tidur. Tapi dia nampak macam tak buat pun. Ia macam gula-gula, bukan macam gula-gula THC. Namun ada masalah. Pakar perubatan mengesahkan tiada THC ditemui dalam badan Eric Richards selepas keputusan toksikologi. Dia berkata keputusan itu hanya tunjuk Eric Richards ada fentanyl dan alkohol. Lalu timbul persoalan. Dari manakah pendakwa raya mendakwa Corey Richards memperoleh fentanyl untuk meracuni Eric demi keuntungan jutaan? Di sinilah Carmen Lauber terlibat. Dia adalah bekas pembantu rumah Corey dan Eric. Dan dia bukan sekedar pembantu rumah. Dia seorang wanita yang mempunyai sejarah panjang dengan dadah. apa pekerjaan Anda? Saya seorang pegawai sokongan langsung. Saya bekerja dengan orang kurang upaya dan cabaran mental serta perkara-perkara berkaitan. Pernah guna dadah sebelum ini? Ya. Bila ia bermula? Saya mula hisap ganja sejak darjah 6 dan ia berubah-ubah sepanjang sekolah menengah. Macam mana ia berubah? Mengambil kokain, ganja, cendawan ajaib, LSD, asid serta arak sepanjang sekolah menengah. Adakah ia berterusan sehingga dewasa? Ya, Untuk berapa lama? untuk sebahagian besar masa dewasa saya. Pernahkah awak menjual dadah? Ya, Awak ada rekod jenayah berkaitan dadah. ya, Adakah ia melibatkan pemilikan dadah? ya, Adakah ia melibatkan penyedaran dadah? ya. Pernahkah Anda disabitkan jenayah penyedaran dadah? Ya, Adakah Anda sedang berada di bawah pengawasan percubaan kerana penyedaran dadah? ya, Adakah Anda sedang dalam pengawasan percubaan untuk kesalahan penyedaran dadah? ya. Adakah percubaan itu di Mahkamah Dadah Daerah Wasatch? Ya. Apakah Mahkamah Dadah? Mahkamah dadah ialah tempat anda pergi, mereka memberi anda kemahiran untuk memulihkan diri anda. Mereka sediakan kumpulan sokongan, terapi peribadi, rawatan individu dan ujian air kencing rawak. Mereka minta anda lengkapkan buku MRT.
Hanya alat pemulihan diri. Bila anda sebut ujian air kencing, adakah itu ujian analisis? Ya, Untuk lihat sama ada anda positif atau tidak. kami akan menelefon setiap hari dan semak nombor atau warna. Jika nombor warna anda dipanggil, anda perlu ke klinik 5 minit untuk ujian air kencing. Dan adakah tujuan Mahkamah Dadah itu merupakan satu program pemulihan di bawah pengawasan mahkamah? Ya, Adakah anda bebas daripada pengaruh dadah sekarang? ya. Berapa lama Puan anda telah bebas daripada pengaruh dadah? Sedikit lebih daripada 4 tahun. Adakah itu tempoh terpanjang Puan bebas dadah sejak darjah 6? Sudah tentu. Kecuali semasa saya mengandung, itu sahaja masa saya berhenti dan kemudian saya akan kembali mengambil dadah. Ya, 4 tahun. Carmen pernah menyalahgunakan dadah, namun kini dia sudah bebas dadah. Pendakwa Brad Bloodworth mendedahkan segala pekum Carmen Lauber di depan juri dari awal dan dia mendapat tawaran besar untuk keterangannya. Adakah anda beri keterangan hari ini berdasarkan beberapa pemberian imuniti? Ya, Adakah salah satu pemberian immunity itu dalam surat daripada accountant? ya, Salah satu pemberian immunity itu dalam bentuk surat daripada Salt Lake County. ya, Adakah salah satu pemberian immunity itu dalam surat daripada Kerajaan Persekutuan? ya, Dan adakah juga terdapat persefahaman antara anda dan Wasatch County atau sekurang-kurangnya peguam anda di Wasatch County bahawa terdapat immunity untuk senjata api dan ganja di Wasatch County? ya, Dan adakah anda mendapat keempat-empat pemberian immunity itu kerana anda telah melakukan jenayah berkaitan dengan kes ini di keempat-empat bidang kuasa tersebut? ya. Apa pemahaman anda tentang perjanjian immunity itu? Kami akan teruskan dengan kebenaran dan tiada pertuduhan akan dikenakan terhadap saya. Adakah anda faham bahawa anda dikehendaki berbuat demikian untuk mengelakkan pendakwaan jenayah? Mereka perlukan anda beri keterangan jujur hari ini. Ya, Perlukah anda beri keterangan penuh hari ini? ya, Tidak kira siapa yang menyoal anda. ya, Jika anda tidak memberi keterangan jujur dan penuh, anda boleh hilang semua kekebalan. ya. Peguam anda bantu dapatkan kekebalan itu. Ya, Adakah beliau menasihati anda tentang kemungkinan risiko pendakwaan jenayah yang anda hadapi jika anda kehilangan kekebalan itu? ya, Saya perlu berjaga sekejap saja. ya. Maaf. Saya perlu mengingatkan awak dari semasa ke semasa. Ya, sebab ya, fine. Awak dikemu bual dengan penyiasat. Sebelum dapat imuniti dalam kes itu. Ya. Lebih kurang berapa kali? 6 kali, 6 atau 7 kali. Sepanjang 6 atau 7 kali itu, sebelum anda dapat kekebalan, berapa jam keseluruhan anda bercakap dengan penyiasat? Lebih kurang 10-15 jam. Carmen Lauber bercakap tentang sebahagian sebab dia bersetuju untuk memberi keterangan selain daripada kekebalan yang diberikan kepadanya. Apabila mereka pertama kali memberitahu saya tentang Eric, saya sudah tahu Eric telah meninggal dunia. Tetapi apabila mereka memberitahu, apabila mereka menyebut bahawa ia disebabkan oleh terlebih dos, itu memberi kesan yang mendalam. Hanya kerana fakta itu. Jika itu berlaku, saya perlu tampil dan bertanggungjawab atas bahagian saya dalam perkara ini yang berlaku atau apa yang diminta daripada saya. Pada mulanya, ia mengambil sedikit masa.
untuk memproses semuanya. Jadi, Carmen Lauber berkata sebahagian daripada sebab dia memberi keterangan adalah kerana dia memainkan peranan dalam kematian Eric. Namun kita harus akui, dia juga berdepan risiko hukuman penjara berat. Sekarang kita terus ke bahagian utama keterangannya. Puan kenal Corey Richards? Ya, Bagaimana Puan kenal dia? saya bekerja dengan makcik dia untuk pembersihan rumah LTD. Dan sebagai sebahagian daripada kerja pembersihan rumah Corey Richards, perniagaan pembersihan rumah Makcik, adakah Puan membersihkan rumah Corey Richards? Ya. Setiap 2 minggu pada hari Jumaat, kecuali jika perlu pembersihan tambahan atau menyeluruh. Dah berapa lama kenal Corey Richards? Saya kerja dengan makcik dia 9 tahun. Dan adakah awak kenal Corey Richards sepanjang 9 tahun itu? Ya. Kami mula mengenali antara satu sama lain sepanjang tahun-tahun itu. Adakah anda turut sediakan perkhidmatan pembersihan lain untuk Corey Richards? Jika saya tidak bekerja untuk Doreen, saya akan hubungi dia untuk tanya jika ada kerja pembersihan rumah, landscape atau bantuan lain. Pernahkah anda bincang sejarah penggunaan dada dengan Corey Richards? Ya, Boleh jelaskan? kami baru sahaja berbincang tentang sejauh mana perkembangan saya, bagaimana saya menghadiri mahkamah dada dan bila saya akan tamat dan dia akan menghubungi saya dan bertanya bagaimana keadaan saya. Jika jumpa, saya akan maklumkan Emma tamat pengajian. Awak kenal Eric Richards? Ya, Bagaimana awak kenal dia? saya bersihkan rumah dia dan dia akan masuk sambil bergurau kami masih di situ terlalu lama. Dan dia akan cakap pada kami, keluar dari sini. Awak tahu, kita dah kerja lebih masa lepas pukul 5. Dah tiba masa untuk balik rumah. Saya pernah ke rumah mereka bersama cucu untuk barbeque pada hari jadi anak lelaki mereka bersama makciknya. Awak tahu Eric Richards ada perniagaan tukang batu. Ya, Adakah awak kenal mana-mana pekerja yang dia ambil bekerja dalam perniagaan itu? tidak. Kami jangka pendakwa akan, kata Carmen Lauber, beli dada untuk Corey atas permintaannya. Namun melalui keterangan Lauber, kita tahu berapa kali dia, kata Corey, memintanya beli dada. Adakah Corey Richards pernah meminta anda membelikan dada haram untuknya? Ya, Berapa kali? 4. Adakah awak membeli dada haram untuk dia? Ya, Berapa kali? 4. Daripada siapa anda membeli dada haram untuk Corey Richards buat kali pertama? Susan Kohler. Apabila anda membeli dada untuk Corey Richards buat kali kedua, daripada siapa anda membeli dada itu? Robbie. Anda maksudkan Robert Crozier bila sebut Robbie? Ya, Bagaimana pula dengan kali ketiga? Robbie. Kali keempat? Robbie. Robbie Crozier akan jadi saksi utama pendakwa. Carmen Lauber beritahu juri dia pada mesej dengan Corey tentang pembelian dada kerana melibatkan aktiviti haram dan dia sedang lalui mahkamah dada tidak mahu ada masalah. Mari kita bincangkan tentang kali kedua anda membeli dada untuk Corey Richards. Iaitu, betul tak kali pertama anda membelinya daripada Robert Crozier? Ya, Baiklah, Kita bincangkan pembelian pertama daripada Robert Crozier. Bagaimana Corey Richards mendekati anda untuk pembelian itu? dia menghubungi saya melalui mesej teks dan berkata bahawa pelaburnya memerlukan atau mahukan sesuatu yang lebih kuat. Dan saya boleh saja beritahu dia, saya tak boleh hubungi orang yang saya tak kenal. Kita tak boleh terus cakap, ini yang saya cari. Bila beli dadah di jalanan, kita hanya ambil apa yang ada. Ketika itu, saya tak kenal sesiapa, jadi saya hubungi kenalan lain yang masih menagih, iaitu Nicole.
Adakah dia pernah menghubungi awak semula selepas itu? Ya, dia ada. Bila dia hubungi awak semula, apa yang dia katakan? Dia kata dia ada seorang kawan yang ada beberapa pil fentanyl. Apa yang awak buat selepas itu? Saya telah maklumkan Corey bahawa saya ada kawan yang boleh dapatkan pil tersebut, tetapi ia adalah pil fentanyl. Awak beritahu Corey ada kawan boleh dapatkan pil fentanyl. Ya, Bagaimana Corey Richards memberi reaksi? dia berkata, baiklah, teruskan dan dapatkannya. Jadi, awak dapatkannya? Ya. Apakah langkah seterusnya? Seterusnya, hubungi Robbie dan minta mereka teruskan serta dapatkan dia. Lauber berkata dia memadam mesej dengan Robbie Crozier kerana ia menunjukkan dia melanggar undang-undang. Corey didakwa cubaan membunuh kerana insiden Hari Valentine 2022 apabila Eric Richards percaya Corey meracuni sandwichnya. Gambar ditunjukkan semasa keterangan Carmen Lauber menunjukkan dia dan Nancy memandu melalui Provo Canyon pada 11 Februari 2022 untuk bertemu Robbie Crozier. Anda nampak anggaran jumlah pil dalam beg plastik itu? Saya tak kira, dia kata ada 15 hingga 20 biji. Adakah anda kata pil itu berbentuk bulat? Ya, hanya bulat sahaja. Adakah anda nampak warnanya? Seperti hijau muda. Apa yang anda buat selepas dia beri pil itu? Saya pergi. Pergi ke mana? Balik semula melalui Provo Canyon, balik ke rumah saya di Heber. Semasa pulang ke rumah di Heber, adakah anda berbalas mesej dengan Corey Richards? Ya, saya ada. Apakah isi mesej itu? Saya beritahu dia yang saya ada pil-pil itu. Apa yang dia mahu saya lakukan dengan pil-pil itu? Saya memang tak mahu simpan pil-pil itu di rumah saya. Dia ada beritahu apa yang dia mahu awak buat dengan pil itu? Dia balas semula dengan suruh saya bawa pil-pil itu ke rumah Midway, letakkan dalam sebuah bangsal. Ada 3 bangsal di kawasan itu. Saya tak selesa tinggalkan pil itu terbuka di bangsal. Saya ke tempat unggun api, gali lubang kecil, letak batu kelikir semula dan pusingkan bata ke tepi untuk menutupnya. Brad Bloodworth menunjukkan banyak perkara kepada juri untuk menyokong keterangan Carmen Lauber. Gambar unggun api dan surat khidmat masyarakat ditandatangani Corey Richards untuk Carmen Lauber. Apa asal-usul dan sebab surat-surat ini dipilih? Saya lewat hadir beberapa kali, jadi Mahkamah Dadah arahkan saya buat 10 jam khidmat masyarakat. Jadi, maksud awak terapi berkumpulan? Ya, Dan sebab awak lewat, mahkamah keluarkan perintah, kan? ya. Disebabkan kelewatan awak, mahkamah arahkan terapi berkumpulan di Mahkamah Dadah dan Hukuman Khidmat Masyarakat. Ya. Adakah awak mendekati Corey Richards untuk surat khidmat masyarakat? Saya tanya dia jika tahu di mana dapat surat rasmi, sahkan saya buat beberapa jam khidmat masyarakat. Baik. Cik Lauber. Corey Richards sudah beri surat itu pada awak. Ya. Awak jalankan khidmat masyarakat itu. Sudah tentu tidak. Pernahkah awak ke Circle R Ranch? Tidak, saya belum pernah. Awak dah hantar surat khidmat masyarakat ke Mahkamah Dadah Wasatch County? Ya, saya sudah. Macam mana hasilnya? Kurang baik. Saya dipenjara sehari dan kena tambah jam khidmat masyarakat. Brad Bloodworth bertanya kepada Carmen Lauber tentang masa Lauber mendakwa Corey Richards memintanya untuk peti kata barang-barang Michael Jackson. Michael Jackson meninggal akibat dos berlebihan propofol sejenis ubat bius pada 2009. Adakah pernah satu ketika dia meminta anda untuk barang-barang Michael Jackson itu? Ya. Adakah itu pada kali ini? Ya. Apa yang awak faham tentang barang-barang Michael Jackson itu?
Sebenarnya saya tak pasti. Saya terpaksa Google untuk mengetahuinya. Jadi awak kata ada pembelian ketiga daripada Robert Crozier. Adakah Corey Richards beri awak duit dulu untuk pembelian itu? Ya, ia masih rumah Midway. Adakah caranya sama seperti dia? Same little house at Midway. Pintu belakang. Adakah awak masuk pintu belakang rumah kecil itu di Midway? Ya, Adakah awak dapat sedikit wang? ya. Awak ingat kira-kira berapa? Kira-kira $1,000. Adakah ia dalam bentuk tunai? Ya, Adakah ia juga dalam bentuk tunai pada kali yang lain? ya. Selepas Anda mengeluarkan $1,000 dari rumah kecil di Midway itu, apa yang Anda lakukan? Buat, saya message Robbie. Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda aturkan dengan Robbie melalui message? Saya cuma tanya, "Hai, kawan awak masih ada lagi benda tu?" Dan kemudian, sudah tentu awak tahu, ia tidak berlaku serta-merta. Saya boleh message dia dan dia akan kata, "Saya akan balas dalam beberapa hari. Saya akan cuba cari tahu." Jadi bila Robbie message saya semula, saya beritahu Corey yang saya boleh dapatkan benda tu. Dan kemudian saya turun semula, minta Nancy hantar saya sekali lagi ke Provo Canyon ke Maverick di 126. Sama seperti kali sebelum ini. Ya. Seperti sebelumnya, adakah awak berbalas message dengan Robert Crozier semasa menuruni ngarai? Ya. Apa kandungan message itu? Mesej sama. Berapa lama lagi? Masih jauh? Dia pun selalu cari tumpangan. Awak berbalas message dengan Corey Richards semasa turun Provo Canyon. Ya. Apakah kandungan message itu? Perkara yang sama. Maaf, ia mengambil masa yang lama. Saya tak tahu berapa lama lagi akan ambil, tapi saya akan maklumkan kepada awak. Carmen Lauber meneruskan dengan menerangkan tentang pil-pil yang dia kata dia beli daripada Robbie Crozier dan apa yang dia lakukan selepas membelinya daripada dia. Boleh terangkan beg plastik kecil itu? Beg plastik kecil yang lut sinar. Beg plastik kecil lut sinar, sesuai untuk simpan butang tambahan. Cahaya yang sama, ya. Ingat tak anggaran jumlah pil? 15 hingga 20. Saya tak pernah berhenti dan mengiranya, tapi itu yang dia beritahu saya ada dalam beg kecil itu. Adakah ia berbentuk bulat juga? Ya, Apa warnanya? biru yang lebih cerah. Selepas Anda menerima pil daripada Robert Crozier, apa yang Anda lakukan? Saya message Corey beritahu saya dalam perjalanan pulang di Provo Canyon. Maaf, sudah lewat. Apa yang dia mahu saya buat dengan pil itu? Okey. Adakah awak berbalas message dengan Corey Richards semasa dalam perjalanan naik semula dari Provo Canyon ke Heber? Ya. Apabila awak sampai semula ke Heber, apa yang awak lakukan? Saya pergi ke rumah saya di Heber. Adakah awak masih mempunyai pil-pil itu bersama awak? Ya. Apa yang akhirnya awak lakukan dengan pil-pil itu? Sebenarnya saya sudah ambil dan bawa ke rumah saya, Nancy yang pandu saya. Tunggu sekejap, saya jadi keliru. Tunggu sebentar. Bawa saya. Terlalu banyak. Tunggu. Maaf Sila, ulang soalan. Sudah tentu. Pembelian kedua dari Robert Crozier, awak kembali Provo Canyon ke rumah di Heber. Nancy Peterson yang memandu, betul? Ya.
Dan awak ada pil itu bersama awak apabila awak sampai semula di rumah awak di Heber. Jadi, apa yang awak lakukan dengan pil itu? Saya bawa pil itu bersama saya. Adakah awak simpan pil itu? Ya, saya simpan. Berapa lama? Saya beri beberapa kepada Nancy sebab tumpangkan saya kerana itu dadah pilihannya ketika itu. Tak lama sangat. Apa yang awak buat dengan pil itu? Saya hubungi Corey tanya apa yang dia mahu saya buat dengan pil itu kerana saya tak suka menyimpannya. Apa balasannya? Dia kata dia akan datang ambilnya. Adakah dia? Ya, dia datang. Di mana dia ambilnya? Di rumah saya di Heber, di jalan masuk rumah saya. Lauber berkata, Corey Richens ambil pil itu dari rumahnya. Brad Bloodworth bertanya kepada Lauber mengenai pembelian dadah dari Robbie Crozier dan kejadian selepas kematian Eric. Berapa kali awak beli dadah daripada Robert Crozier sebelum Eric meninggal? 2 kali. Ada lebih daripada 2 kali sebelum Eric meninggal dunia. Hanya 2 kali sahaja. Sebelum Eric meninggal, selain 2 kali itu, pernahkah awak ke Maverick dan Drake? Tidak. Awak baru kata Eric meninggal awal Mac, kan? Ya. Awak ingat bila awak tahu Eric meninggal? Salah seorang pekerja Doreen yang memberitahu saya bahawa Eric telah meninggal dunia. Awak ingat tak berapa lama selepas Eric meninggal, dia beritahu awak perkara itu? Ya, 1 atau 2 hari selepas itu. Pernahkah awak berbincang dengan Corey Richens tentang kematian Eric? Ya, saya ada. Violet? Beberapa hari selepas itu. Di mana awak berada semasa pertama kali bercakap dengan Corey Richens tentang kematian Eric? Saya bersama kawan saya Nick dan kami sedang dalam perjalanan untuk membuat ujian air kencing untuk mahkamah dada. Adakah Nick itu Bond Savage? Ya, betul. Dan UA itu ialah ujian air kencing. Ya, betul. Awak dan Nick bersama. Adakah awak sedang dalam perjalanan? Adakah awak memandu ke ujian air kencing? Ya. Semasa berbual dengan Corey Richens tentang kematian Eric, adakah awak guna pembesar suara? Ya. Bolehkah Nick dengar perbualan itu? Ya. Anda tanya Corey Richens tentang kematian Eric? Ya, saya ada. Apa yang Anda tanya kepada dia? Saya minta beritahu, pil ini bukan untuk dia. Adakah dia jawab? Dia jawab. Macam mana dia jawab? Dia kata, tidak, bukan untuk dia. Eric meninggal dunia akibat aneurisma otak. Sekarang, ini adalah kali kedua seorang saksi memberi keterangan bahwa Corey memberitahu mereka, oh, Eric meninggal dunia kerana ini. Ayah Eric pernah berkata, Corey memberitahu Eric meninggal akibat penyakit paru-paru, namun kembali kepada Carmen. Dia menambah keterangan tentang kata-kata Corey. Adakah sampai satu masa? Selepas perbualan itu, adakah anda bertanya sama ada Eric mati akibat pil-pil itu atau bertanya kepada Corey Richens tentang perkara tersebut? Adakah sampai satu masa selepas perbualan itu, apabila Corey Richens sekali lagi meminta anda membeli dadah daripadanya? Ya. Bagaimana dia meminta? Dia tanya saya sama ada saya masih ada lubang daripada kawan saya. Scott, boleh saya dapat 2.44?
Jika anda lihat pada lajur yang dilabelkan sebagai penerangan itu, Cik Lauber, adakah anda kenal pasti itu sebagai pertukaran mesej antara anda dan Corey Richards? Ya, saya kenal. Adakah ini pertukaran mesej yang tepat? Gambaran yang tepat tentang pertukaran mesej itu. Ya, betul. Dan adakah ia berlaku pada 6 Mac hingga 7 Mac 2022? Ya, betul. Carmen berkongsi, selepas Eric Richards meninggal, dia membeli dadah untuk Corey. Saya sedang bercakap tentang pembelian dadah ketiga daripada Encik Crozier sekarang, selepas kematian Eric. Oh tidak, dia berikan saya. Sebenarnya dia beritahu saya bahawa pelabur itu akan tinggalkan wang di bawah alas kaki di rumahnya. Pelabur tinggalkan wang di bawah alas kaki di luar rumah supaya awak boleh beli dadah. Ya, dikamas. Oh, di rumah dikamas. Jadi awak ke rumahnya dan ambil wang itu? Saya bersama Nick. Dia memandu saya. Ini Nick Von Savage yang sama. Ya. Itu berlaku dalam kereta. Ketika awak tanya dia sama ada pil itu menyebabkan kematian Eric? Ya. Nick bawa awak dari mana? Nick jemput saya di Heber. Kemudian kami ke belakang Jordanelle ke rumah di Kamas. Rumah Corey Richards di Kamas. Rumah Corey dan Eric di Kamas. Awak dah periksa bawah alas kaki depan untuk duit tu? Saya ke pintu, periksa bawah alas kaki, tapi tiada apa-apa. Saya pandang Nick, angkat bahu, lari ke pintu belakang, periksa bawah alas kaki, tapi tiada apa-apa. Saya lari ke depan, angkat tangan pada Nick, tanya apa nak buat, kemudian tekan loceng. Corey ambil masa sekejap untuk buka pintu. Dia buka pintu, suruh saya masuk. Saya kata duit itu tiada di situ. Saya peluk dan tanya keadaannya. Dan kemudian saya beritahu dia duit itu tak ada di situ. Lepas tu dia tanya kalau dia boleh tulis cek untuk saya. Dia pergi ke kaunter dapur, ambil buku besar dan tulis cek untuk saya. Adakah dia serahkan cek itu kepada awak? Ya, awak dengar betul apa yang Carmen Lauber katakan. Dia kata Corey Richards membayarnya untuk dadah menggunakan cek. Cek itu ditunjuk pada juri. Jumlahnya $100. Carmen kata dia deposit dan simpan sebahagian dalam tunai. Carmen kini saksi utama pendakwaan, bahkan saksi terpenting. Jadi pembelaan terus mencabar kredibilitinya semasa soal balas. Peguam Wendy Lewis mendakwa Lauber mungkin telah dipersiapkan secara berlebihan oleh pendakwaan untuk memberi keterangan. Siapa lagi dari pejabat Sheriff Daerah Summit selain Detektif Maynard dan Detektif... Anda bercakap dengan Driscoll yang mana? Adakah terdapat detektif? Ya, adakah ada orang lain? Tidak. Baik. Pernahkah anda jumpa pendakwa raya kes ini? Sama ada Encik Bloodworth atau orang lain? Ya, saya pernah. Berapa kali? Terdapat pertemuan awal semasa kes ini dibangkitkan bersama Bloodworth dan beberapa kali dalam minggu-minggu terakhir. Jadi, bila awak jumpa mereka baru-baru ini, adakah untuk bincang keterangan awak? Ya, Adakah mereka berlatih keterangan awak bersama awak dalam pertemuan-pertemuan itu? mereka ada mempersiapkan saya, walaupun saya tak pasti perkataan yang sesuai. Mereka mempersiapkan saya sedikit tentangnya. Lewis turut mendakwa semasa menyoal Carmen bahawa polis dan pendakwa raya membantu beliau mencipta cerita untuk juri. Adakah mereka membantu anda menyusun maklumat supaya anda ingat apa yang perlu anda berikan keterangan? Sebenarnya, sayalah yang bertanya dan jika perlu tahu tentang Robbie, saya catat dalam telefon. Jelas sekali, ia tertulis Corey, anak saudara Doreen, Robbie, kawan Nicole. Cuma perkara macam tu saja. Saya tak pasti sama ada saya faham jawapan awak kepada soalan saya. Jadi, soalan saya tadi, adakah mereka membantu awak menyusun maklumat untuk keterangan awak? Dan apa jawapan awak? Saya kata saya yang minta gambar dan perkara-perkara macam tu. Jadi, awak yang minta mereka susun maklumat. Saya kurang pasti ia bantu saya susun maklumat. Ia boleh segarkan ingatan saya sedikit. Ia sudah lama berlaku. Itu betul. Ini berlaku hampir 4 tahun lalu.
Betul kan? Ya. Okey. Dan temu bual asal anda dengan detektif adalah hampir 3 tahun yang lalu. Ya. Baiklah, kita akan kembali kepada perkara itu. Penyoalan bertukar pribadi. Cik Crozer, adakah anda ada diagnosis kesihatan mental? Saya ada apa? Ada diagnosis kesihatan mental? Tidak. Awak tak pernah didiagnosis masalah kesihatan mental? Tidak. Awak pasti. Ya. Bagaimana dengan kebimbangan? Ya, adakah awak ambil ubat untuk itu? Tidak kerap sangat, tidak. Okey. Adakah awak akan ambil apa-apa ubat hari ini? Tidak. Wendy Lewis membangkitkan kemungkinan motivasi Carmen Lauber memberi keterangan kepada pendakwaan, iaitu masalah menamatkan program Mahkamah Dadah. Baiklah, sekarang sudah Januari tahun 2022. Baik. Jadi awak terlepas ujian dadah. Kemudian pada 28 Januari, Mahkamah Dadah kata awak positif metamfetamin. Ya. Awak kata, tak, uji semula. Itu tak betul. Saya tak ambil. Ya. Kemudian minggu seterusnya, awak datang semula dan akui memang guna. Tak perlu uji lagi, saya dah kembali menagih. Perkara itu memang berlaku. Ya, bekerja semula dengan pengguna aktif di syarikat pembersihan itu, semuanya masih aktif. Tapi, itu pilihan awak. Kan? Betul. Tapi, kalau awak sentiasa ditawarkan dan ditawarkan sebagai seorang penagih dadah, ya, sudah tentu awak akan kembali menagih. Awak akan kalah. Dan awak berbohong tentangnya. Ya, baiklah. Itulah yang penagih lakukan apabila mereka sedang menagih. Itu benar, penagih memang berbohong. Baiklah. Penagih yang masih aktif. Wendy Lewis cuba tunjuk pada juri bahawa Carmen Lauber tidak boleh dipercayai kerana dia bekas penagih dalam pemulihan dan banyak yang dipertaruhkan. Awak ditangkap pada 26 April. Awak masih belum tahu tentang senjata api itu. Awak kata awak dah lupa tentang ganja itu, tapi awak memang tak tahu tentang senjata api itu. Awak cuma tahu awak ditahan kerana memandu dengan lesen yang telah dibatalkan. Ya. Esoknya, Detektif O'Driscoll dan Maynard datang bercakap dengan awak. 27 April 2023. Saya rasa itu keesokan harinya ya. Baik, masa itu, awak tak tahu kenapa mereka di sana, Tidak, saya langsung tak tahu. tapi mereka beritahu awak. Hei, kami geledah rumah awak dan jumpa pistol bawah katil, betul? Ya. Mereka maklumkan peluang awak di Mahkamah Dadah terancam. Awak boleh didakwa melanggar peraturan. Ya. Jika awak melanggar peraturan dan dihukum atas 2 feloni tahap pertama dan 1 feloni tahap ketiga, awak mungkin berdepan 2 hukuman penjara 5 tahun hingga seumur hidup dan 1 hukuman penjara sehingga 5 tahun. Lewis kemudian kembali kepada perkara-perkara yang bersifat pribadi, perkara-perkara yang mungkin dilihat oleh juri sebagai benar-benar menyerang Carmen Lauber. Baiklah, namun dalam temu bual itu, awak telah beritahu pegawai berkali-kali. Saya telah menggunakan dadah sejak saya di darjah 6. Ya. Otak saya tidak begitu bagus. Betul. Saya tidak ingat apa-apa. Ya. Awak ada masalah pembelajaran, kan? Ya. Boleh awak kongsikan apa itu? Tidak. Tidak. Saya minta awak kongsikan apa itu. Maaf, itu soalan, bukan permintaan, tapi mungkin berkaitan. Cik Lewis. Cik Lauber, jika sudi, sila jawab soalan itu. Iya, saya memang ada satu. Apakah itu? Ia bukanlah pendidikan tertinggi. Ia adalah pendidikan tahap rendah. Adakah itu karena awak menghadapi kesukaran di sekolah disebabkan oleh ketidakupayaan pembelajaran awak? Ya. Baiklah. Jangan malu, ramai yang mengalaminya. Kan. Carmen Lauber mengesat air mata. Kemudian, Wendy Lewis memainkan rakaman temu bual antara Carmen dan detektif yang menunjukkan insentifnya untuk bekerja sama. Jadi beginilah keadaannya, Cik McKay dan Mahkamah Dadah Anda. Baik. Mereka menuntut, mungkin mengecewakan, tapi biar saya habiskan.
Mereka ingin membatalkan perjanjian mahkamah dadah Anda dan meminta 7 tahun penjara untuk 2 kesalahan pertama Anda. 5 tahun untuk yang pertama, yaitu 1 kesalahan jenayah, dan 40% daripada 7 tahun untuk yang kedua. Satu-satunya pengecualian dan bantuan yang mereka sanggup beri ialah jika Anda boleh bantu kami dengan perkara ini. Dan maksudnya, berikan kami butiran yang akan memastikan Cory disabitkan dengan pembunuhan. Jadi itu yang mereka katakan kepada awak. Ya. Ya, Biar saya kenal pasti beberapa orang di sini. Orang pertama bercakap dengan Anda dan berkata dia bercakap dengan McKay. McKay pendakwa raya di Mahkamah Dadah Wasatch County, kan? betul. McKay King. Ya, betul. Baiklah, dan dalam perbualan dengan McKay King, Anda mungkin dipenjara 7 tahun dalam kes negeri Anda. Betul. Tetapi jika Anda membantunya, perkara itu tidak akan berlaku. Betul. Jadi, dengan membantu mereka, Anda perlu beri maklumat yang pastikan Cory disabitkan, betul? Betul. Anda sanggup lakukan apa saja untuk elak dibuang dari mahkamah dadah dan dipenjarakan, betul? Saya sedia bercakap benar ya. Pihak pembela jelas mencadangkan Carmen Lauber mungkin berbohong kerana ada insentif besar. Dia boleh elak penjara dengan menjadi saksi pendakwa. Tapi adakah ini akan berjaya? Juri akan tentukan sama ada Carmen Lauber boleh dipercayai. Itu sahaja untuk Crime Fix kali ini. Saya Angelette Levy. Terima kasih. Jumpa lagi episod seterusnya.